Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah dalam kitabnya Tahzib Syarah kepada At-Tahawiyah, muka surat 50, tentang beriman kepada hari akhirat, tentang beriman kepada hari kebangkitan dan pembalasan. Muka surat 50 ya. Pembalasan amal perbuatan. Beliau berkata tentang pahala amal perbuatan. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, Maliki yaumiddin, Raja kepada hari pembalasan. Malik, Raja ya. Kalau baca pendek, Malik maksudnya pemilik. Jadi terjemahan tu sepatutnya pemilik hari pembalasan. Kalau Malik pemilik, Malik raja. Kalau malaikat, ejaan sama tapi bacaan yang berbeza, maksudnya berbeza. Jadi kalau dalam Al-Fatihah kita dibenarkan membaca sama ada Malik, raja, ataupun pemilik, ataupun Malik, raja ya. Jadi biasalah setengah-setengah imam dibaca Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Ya, itu maksudnya raja. Kalau Maliki yaumiddin, pemilik. Jadi bila diterjemah raja, maksudnya Malik ya. Firman Allah Ta'ala lagi dalam surah An-Nur, Yawma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin. Pada hari itu Allah akan memberi mereka balasan, menyempurnakan balasan yang setimpal menurut semestinya ya. Jadi dina itu adalah balasan. Dan tahulah mereka bahawa, dan mereka mengetahui bahawa Allah lah yang benar lagi yang menjelaskan segala sesuatu mengikut hakikat yang sebenarnya. Maka yang dimaksudkan dengan ad-din adalah pembalasan. Seperti boleh dikatakan, sebagaimana kamu lakukan, demikian juga kamu akan dibalas. Dalam bahasa Arabnya, kama tadinu tudan, sebagaimana kamu lakukan, demikian juga kamu akan dibalas. Kama tadinu tudan, sebagaimana kamu lakukan, kamu kerjakan, kamu akan dibalas. Itu adalah perkataan daripada Abu Darda ya. Setengah kata ianya hadis dhaif, setengah kata dianya hadis mursal. Demikian juga kamu akan dibalas. Jadi kalau kita biasa dengar karma tak? Karma tu kita jangan sebut karma, sebab karma ni direlate kepada Hindu, bukan? Ataupun Buddha. Jadi kena elok. Itu ada karma, kena elok, sebab karma dia orang adalah istilah yang digunakan pada agama mereka. Maka kita kena gunakan sama ada pembalasan ya, ataupun apa-apalah ya selain daripada karma. Kerana sebut karma ni dia menggambarkan istilah daripada agama yang lain.
Jika kamu menipu daya, kamu juga akan ditipu daya. Dalam ayat Quran ada wa makaru, dan mereka menipu. Wa makarallah, dan Allah juga menipu. Bukan maksud menipu, maksudnya dia menipu mereka untuk menentang agama. Allah Taala menjadikan tipuan mereka itu di atas tengkok-tengkok mereka. Maksudnya pembalasan Allah tidak disedari oleh mereka. Itu cuma perkataan digunakan seperti sama, ya. Allah Taala tidak menipu, tapi perkataan maksudnya majazi, perkataan yang ada maksud sindiran. Jadi wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik penipu daya. Sebab itu terjemahan Allah sebaik-baik pembalas, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, kita baca tengok sambungan yang dikatakan sebagaimana kamu lakukan, ialah perkataan Abu Darda, al-birru la yabla, kebajikan itu tidak akan pudar. Wal ithmu la yunsa, dosa tidak akan dilupakan. Ini kata-kata hikmah daripada para sahabat, ya. Wal wadayyan la yanam, dan pemberi hutang itu tidak tidur. Kama tadinu tudad, fakun kama syi'ta, maka bila kamu yakin begini, buatlah apa yang kamu nak buat. Kama tadinu tudad, apa yang kamu lakukan itulah apa yang akan dibalas oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, meriwayatkannya dari Tuhannya. Maksudnya hadis ini adalah hadis kursi. Bila hadis kursi, dia sama saja hadis kursi dengan hadis nabawi daripada kesahihannya. Maksudnya ada juga hadis kursi yang salah ataupun yang dhaif. Yang kalau dhaif maka hukumnya sama juga dengan hadis nabawi yang dhaif, ya. Cumanya dia nak membezakan, apabila hadis kursi maka Tuhan berfirman, Nabi cerita Tuhan berfirman. Adapun hadis nabawi tak ada Tuhan cerita, ya. Terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau lakukan. Meriwayatkan dari Tuhannya, dari hadis Abu Zar Al-Ghifari, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, ya ibadi, sesungguhnya ini adalah hanyalah perbuatan kamu sekalian yang akan diperhitungkan. Jadi perbuatan kamu wahai manusia, wahai hambaku, akan dinilai oleh Allah, oleh aku, kata Allah. Kemudian aku akan memberi balasan bagi kamu. Itu dalil kepada setiap amalan akan dibalas oleh Allah. Sesiapa yang memperolehi kebaikan, hendaklah dia memuji Allah. Jadi bila kita buat kebaikan, maksudnya kita memperolehi kebaikan, maka kita bersyukurlah kepada Allah. Tuhan bagi rezeki kepada kita. Diceritakan oleh ulama tasawuf bahawa kita ni, manusia ni bila buat kebaikan, dia nak reward. Itu memang dicipta begitu, kan. Jadi ada benda yang memotivasikannya, barulah dia akan membuat sesuatu. Lagi besar reward, lagi besar dia akan buat. Dan reward yang paling besar sekali ialah cinta kepada Allah. Bila dia rasa sayang, rindu, teringat ke Tuhan, dia buatnya kerana Tuhan, maka amalan dia akan semakin besar. Jadi manusia ni, dia sembahyang, puasa, dia nak something, dia nak syurga. Tak, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, hendaklah kamu berlumba-lumba mencari keampunan dan syurga. Jadi manusia, Tuhan seolah-olah menyuruh kita mencari syurga selain daripada keampunan. Jadi kita pun sebagai hamba Allah melakukan amal nak syurga. Boleh tak syurga? Tuhan kata Tuhan akan bagi syurga.
Sebab Allah Ta'ala la yukhliful mi'ad, tak akan mungkiri janji. Itu sifat Allah yang maha adil. Cuma layakkah dengan amalan kita untuk meminta syurga? Itu tinggal persoalan. Kita, kalau kita bagi duit, kita minta sesuatu, okeylah, sebab kita bagi barang kita. Jadi kalau kita sembahyang, kita minta sesuatu, kalau sembahyang itu milik kita, kita yang buat dengan kekuasaan kita, maka kita layaklah dapat. Sembahyang kita itu adakah dari kita ataupun dari Tuhan yang memberi? Kalau daripada Tuhan memberi, maka tak layaklah nak meminta sesuatu. Bukan daripada kita, Tuhan yang memberi kita sembahyang. Kan? Sebab tu dikata, Tuhan akan janji bagi dengan syarat kamu buat tu dengan betul-betul suci. Jadi betul-betul suci ni hanyalah mengharapkan Allah, bukan mengharapkan balasan. Kalau mengharapkan yang lain, maka tidak suci. Mengharapkan Allah baru suci. Itu kata ulama tasawuf lah, ya. Jadi apa yang dilakukan akan dibalas oleh Allah. Kalau dapat kebaikan, maka pujilah Allah. Sesiapa yang mendapat keburukan, janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Dia sendiri yang kalah, ya. Sebab Allah Ta'ala dia memberi segalanya untuk kita lakukan kebaikan. Tapi kita hanya kalah dengan dua sebab saja. Satu setan, satu nafsu kita. Itu je salah, kalah. Sedangkan penolong kita ni banyak penolong kita ni. Malaikat, nafsu yang baik, turunnya nabi-nabi, turunnya kitab-kitab. Lepas tu Allah Ta'ala dia mencipta kita di atas suci fitrah. Tapi kalah juga dengan anasir-anasir yang buruk. Sebab tu kalau kita fikir, panjang sikit, kalau kita fikir amalan ni, yang kebaikan dia akan menghapuskan keburukan. Jadi kalau amalan paling kurang dibalas dengan 10 kebajikan, dosa dengan 1 kejahatan. Jadi bila seseorang itu melakukan kejahatan diiringi dengan kebaikan, maksudnya dah jadi 10 tolak 1 jadi 9. Masih baik, bukan? Masih baik. 10 tolak 1 maksudnya kita masih lagi ada cahaya. Tetapi kenapakah kalau kita bilang banyak amalan yang kita buat, sembahyang kita buat, puasa kita buat, haji, zikir kita buat, tolong-tolong kan buat, tapi kenapa setiap hari tidak ada kenaikan? Iman tak naik. Bahkan iman kita gini je macam jantung tu kan. Sepatutnya gini itu iman orang yang mukmin, tapi iman orang fasik begitu menurun, graf yang menurun. Rupa-rupanya ada sesuatu yang manusia terlupa. Apa yang dia terlupa? Dia terlupa amalan yang dosa ni, walaupun kita buat tak ikhlas ke dosa, tetap dapat dosa. Kan? Tapi bila kebaikan ini nak dapat 10 paling kurang, dia mestilah suci, murni, bersih dan ikhlas. Jadi bila kita buat dosa sikit tapi pahala banyak, tapi iman kita tidak meningkat, bermaksud sama ada pahala yang kita lakukan itu tidak ada pahala, yang adanya hanya perbuatan. Kita semayang tapi semayang tak ada pahala, sebab tu tak boleh nak tolak ke dosa. Atau ada dosa, rupa-rupanya dosa itu berpanjangan. Bila dosa itu berpanjangan, dia jadi banyak. Tidak ada dosa kecil yang dilakukan sentiasa, melainkan dia jadi besar. Dan tidak ada dosa besar yang dilakukan apabila diiringi dengan taubat, maka dia akan hilang. Kat mana dosa yang kita lakukan tidak disedari? Dosa ni bila berlaku, kita buat dosa, kita wajib taubat. Bila kita buat dosa satu, tiba-tiba tak bertaubat, jadi 2. Sebab taubat ni wajib, bukannya sunat. Rupa-rupanya di situ kita lupa taubat.
Taubat ni wajib segera. Dia tak boleh lambat-lambat. Buat dosa, segera taubat. Taubat ni paling ringkas, astaghfirullah. Tak, cuma biarlah taubat tu yang betul. Jadi seolah-olahnya bila lakukan satu dosa, kita melakukan 3 dosa. Apa dia? Satu dosa, yang kedua tidak bertaubat, yang ketiga taubat tu lambat. Lagi lambat taubat, lagi banyak meta tu naik. Meta dosa tu naik. Kita sembahyang zuhur, dok sembahyang zuhur. Sepatutnya tak sembahyang zuhur, segera taubat. Tapi dia tak bertaubat. Bila tak bertaubat, dosa kerana tak bertaubat. Yang keduanya, dia menangguh taubat tu. Jadi kalau 2 hari, dosa itu berjalan. Itu yang menyebabkan kenapa kebaikan yang kita lakukan ini tidak mampu nak menghapuskan keburukan. Sedangkan kebaikan yang kita lakukan 10, keburukan yang kita lakukan dosanya 1. Kalau kita senaraikan, berapa kejahatan yang satu hari kita buat? Tak banyak. Tak ada orang nak mencuri setiap hari. Tak ada orang mencuri. Kita senarai dosa tak banyak, rupa-rupanya dosa kita lupa kepada Allah Ta'ala, iaitu yang berpanjangan, ya. Jadi kita kena ingat, apabila kita melakukan kebaikan, walaupun sekecil-kecil kebaikan, berterima kasihlah kepada Allah kerana menggerakkan hati kita, anggota kita untuk dekat dengan Allah. Maka apabila melakukan keburukan, kita hendaklah mencela diri kita sendiri. Maksudnya jangan blame siapa-siapa, jangan marah siapa-siapa. Itu adalah kekurangan diri sendiri. Yang seterusnya, itu dalil kepada bahawa amal perbuatan kita akan dibalas. Dan satu lagi yang kita terlupa ialah pembalasan amal, dia bukannya di akhirat sahaja. Pembalasan amal disegerakan di dunia. Kita ni, undang-undang Tuhan, dia ada dua jenis. Satu, undang-undang ittirari, undang-undang paksaan. Kita dipaksa melakukannya, tak ada pilihan. Seperti makan. Tak boleh kalau tak makan mati. Kalau tak ikut peraturan ittirari yang dipaksa oleh Tuhan ini, kita akan rosak. Mata kita berkelip, jantung kita berdegu, otak kita berfungsi. Itu memang kepada semua makhluk, manusia ke, jin ke, malaikat ke, binatang ke, masing-masing dia ada peraturan yang dipaksakan. Kalau tak ikut peraturan yang dipaksakan, dia akan rosak. Tak, kambing kata saya tak nak makan rumput hari ni, saya nak minum air saja. Tak, mati kambing itu. Tak, jadi begitu. Ada satu lagi undang-undang Tuhan namanya ikhtiyari, pilihan. Tak ikut undang-undang pilihan ini juga akan merosakkan. Undang-undang ini semua buat untuk kebaikan. Tapi Tuhan bagi pilihan. Awak nak buat, tak nak buat sudah. Apa dia? Beriman kepada Allah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa nak beriman, silakan. Siapa nak jadi kafir, silakan. Tapi aku bagi syurga, aku bagi neraka. Kita diberi pilihan. Undang-undang sama ada ittirari atau ikhtiyari, bila kita menyalahinya, mencanggahinya, dia akan membawa kepada kerosakan. Jadi manusia yang meninggalkan walaupun undang-undang itu secara pilihan, dia juga akan membawa kerosakan. Firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Aku tidak utuskan kamu wahai Muhammad melainkan rahmat, kebaikan untuk seluruh alam. Maksudnya bila kita tak ikut Nabi Muhammad, kita mengundang bala ataupun mengundang kerosakan pada seluruh alam. Jadi bila kita melakukan keburukan, maksudnya kita sedang menjemput bala datang, kerosakan datang. Kerosakan macam mana? Berdasar kepada amalan masing-masing. Kalau amalan tu besar, dosa dia, maka besarlah kerosakan. Kalau kecil, kecil lah. Pembalasan bukannya di syurga saja, tapi di dunia. Kemudian akan ditambahkan gandaan lagi di akhirat kelak, ya. Jadi seseorang itu kena berhati-hati, ya. Kena berhati-hati apabila melakukan kerosakan, bermaksud melakukan dosa, maka dia kenalah segera bertaubat. Kalau Tuhan tak denda dia bila melakukan dosa,
Bahkan Tuhan bagi benda yang pelik pula. Lagi teruk kan. Mengajar ilmu sesat tapi ramai follower. Kalau sekarang ni kan follower, sikit-sikit nak share viral kan. Tapi maki-maki orang, tiba-tiba semua orang sanjung. Bahaya tak? Itu nama dia istidraj. Tuhan beri kepelekan kepada mereka untuk menipu mereka. Kan? Jadi kita buat baik, kita buat dosa, tiba-tiba Tuhan biar. Tuhan biar tu sama ada nak menjadikan kita terus buat dosa ataupun Tuhan nak bagi kita peluang bertaubat. Antara dua. Kita tak tahu. Jadi janganlah seseorang itu berani melakukan dosa. Pemaparan, maksudnya papar ya, dan perhitungan amal perbuatan. Segala amalan kita akan dipaparkan ya. Sebab itulah kita walaupun sibuk lagu mana pun, sila tengoklah kat cermin tu muka kita ni layak ke syurga ke layak ke neraka. Jangan kita sibuk sampai lupa untuk bertafakur, duduk fikir ya. Sebab itu kita kena ada waktu untuk fikir. Apa dia? Waktu dia. Di antaranya lepas sembahyang. Lepas sembahyang sangat besar waktu dia untuk kita duduk sekejap berfikir di manakah kesudahan kita. Kalau sibuk sangat pun ketika nak tidur, istighfarlah sikit, fikir apakah yang akan berlaku pada kita. Semuanya akan dipaparkan. Jadi kalaulah kita layak ke syurga, bersyukurlah. Kalau layak ke neraka, bertaubatlah. Pemakaran ya, pemaparan. Ini kadang-kadang bukan siapa-siapa saja ya. Orang yang orang-orang alim kan, ustaz-ustaz kita, walaupun dia sibuk mengajar sekalipun, dia mesti ada masa berfikir, bertafakur. Kadang-kadang sibuk nasihat pada orang, lupa nasihat diri sendiri. Pemaparan dan perhitungan amal, pembacaan, catatan amal dan pemberian pahala serta seksa difirmankan Allah dalam surah Al-Haqqah. Fayauma idzin waqa'atil waqi'ah. Itu sepatutnya tulis potong sikit tu. Dia salah tulis tu. Fayauma idzin waqa'atil waqi'ah. Wanshaqqatis sama ya. Dia letak kemudian al-waqi'ah tu. Potong tu letak selepas fayauma idzin waqa'atil waqi'ah. Ayat tu salah tu, sila potong wanshaqqatis sama'u fahiya yauma idzin wahiyah wal malaku ala arja'iha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yauma idzin thamaniyah yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu terjadilah hari kiamat. Maka pada hari terjadinya hari kiamat dan terbelahlah langit. Langit pecah ya. Kerana pada hari itu langit menjadi lemah dan malaikat-malaikat di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arasy Tuhanmu di atas mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tiada suatu pun daripada keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Ini sebab itu kata Sayyidina Umar kata, bila orang tanya apa takwa? Takwa ni seperti jalan di atas laluan yang penuh dengan kaca dan duri. Maksudnya bila jalan tu tak elok, tak patut kita jalan laju-laju. Jalan tu kena teliti benar, teliti, takut terpijak benda-benda yang tajam. Kita pun begitulah di atas dunia ni, kena teliti amalan tiap hari kita tu. Satu dosa kita kena jauhkan, satunya pahala yang perlu kita kerjakan, tiganya pahala yang kita kerjakan itu mestilah betul dengan syariat dan ikhlas. Kena berhati-hati semua ya. Kena berhati-hati. Firman Allah Taala lagi, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih fa amma man utiya kitabahu biyaminih
fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan bersungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Adapun orang yang diberi kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa, diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Penyesalan yang tidak terkatalah. Ya Allah, padam teruknya aku kan. Tak boleh nak lari dah. Penyesalan yang sangat menyesalkan. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sesungguhnya dia dahulu di dunia ini bergembira dalam kalangan kaumnya, orang-orang yang kafir ataupun orang-orang yang jauh daripada Allah. Sebab itulah Allah Ta'ala berfirman dalam surah Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladhina yada'una rabbahum. Sila bersabar bersama-sama dengan orang yang menyeru Tuhan mereka. Kita kena duduk dengan mereka, barulah kita boleh ingat Tuhan. Kalau tidak, kita ada dua saja pilihan. Sama ada duduk dengan orang soleh ataupun duduk dengan orang yang toleh, orang yang baik ataupun orang yang derhaka. Tak ada tengah. Bukan? Jadi kalau kawan kita kawan orang yang elok, itu tanda kita mampu untuk menuju kepada Allah dengan hati yang gembira. Jadi kalau kita bersama-sama dengan orang-orang yang jauh daripada Allah, maka kita akan lupa hari-hari yang mendatang. Sesungguhnya dia menyangka bahawa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhan. Ini teruk. Ya, dia rasa bila nak ceramah agama, bila sebut nama Allah, dia rasa sakit telinga. Ya, dia ni serabut. Tak ada kaitan dengan hidup kita. Itu hak jauh lah. Ya, hak dekat sikit, tapi lalai juga. Yang teruk juga mereka yang lupa. Kan? Lupa. Walaupun tidaklah sampai menolak, tapi lupa. Bukan demikian. Yang benar sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Surah Al-Insyiqaq. Juga firmannya dalam surah Kahfi, ya. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan diletakkan kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, baru nampak kan, baru nampak kat sini, aduhai celaka kami, kitab apakah yang tidak meninggalkan yang kecil dan juga tidak yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka mendapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis, dan Tuhanmu tidak menganiayai seorang jua pun. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang dihisapkan pada hari kiamat. Setiap orang yang dihisap pada hari kiamat pasti binasa. Siapa yang dihisap akan binasa. Maksudnya sama ada dia sedang diazabkan, sebab Tuhan cek, ya, duduk di padang mahsyar ni penuh dengan ketakutan. Sebab macam kita lah, ya, duduk dekat Roblox tu,
Polish check, halus tuan check. Jadi kita pun berdebar tu lama, kan? Itu berdebar, belum lagi duduk dalam peluh ke, dalam darah ke, matahari di atas kepala ke, tiada lindungan. Sebab orang yang dilindung oleh Allah Taala ialah 7 golongan saja, yang lain itu tidak dilindung. Siapa yang dilindung? Orang yang adil, imam yang adil, ketua yang adil. Lagi orang yang rindu kepada masjid, orang yang mengingati Allah, orang yang takut kepada Allah, orang yang bersedekah dan seumpamanya. Jadi 7 golongan ini yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW akan dipayung oleh Allah. Dan orang lain macam kita tak dipayung lah. Bila tak payung, bila dicek halus-halus oleh Allah Ta'ala, maka dia akan merana. Lalu Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, bukankah firman Allah, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Adapun orang yang diberi kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Rasulullah kata begini, ayat Quran kata begini. Gitu kita, ya. Kita ni bila kita berhadapan dengan orang alim yang mengeluarkan beberapa pendapat yang kita rasa macam bercanggah dengan Quran hadis, kita tanyalah Tok Guru. Tok Guru ni kenapa ni rasa hadis kata lain. Tapi dengan penuh beradab lah, bukannya mencari kesalahan guru. Maka guru dia hanya ada 2 pilihan saja. Kalau salah, sila kembali kepada kebenaran. Tak rugi, tak kurang. Ya. Kalau benar dia cakap tu betul. Tak. Tapi pada pandangan anak murid dia ada kesalahan, maka tuan guru mesti menjelaskan apa dimaksudkan dengan perkataan kamu atau perkataan saya, perkataan tuan guru tadi yang seperti salah pada hadis atau pada nas. Begitu juga Rasulullah SAW kata, bila dihisapkan akan binasa. Sedangkan ayat Al-Quran kata, orang yang diberi tangan kanan juga dihisap. Bukan? Dihisap, tapi hisap dia hisap yang dihisap lah. Cuma hisap dia orang panggil lego lah. Hisap-hisap yang mudah, tidak didetailkan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, innama dhalikal ardu wa laysa ahadun yunaqashul hisab yaumal qiyamati illa uzziba. Itu tidak lain hanyalah pemaparan. Maksudnya hisab yang mudah tu hanya tontong saja. Tuan tak nak cek pun, tuan tunjuk saja, ya. Sebab orang-orang yang diberi tangan kanan ni, dia mula-mula tu tak elok, bukan? Akhir sekali barulah elok. Berbanding dengan kitab orang tangan kiri ataupun ke belakang ni, dia mula-mula elok tapi akhir sekali ditolak, ya. Berkerut muka dia. Ada pun orang beriman mula-mula berkerut, lepas tu senyum, nampaknya di bawah sekali kamu diampun oleh Allah Taala, ya. Jadi pemaparan ni dia dipapar saja. Adapun dihisap secara halus, itu tidak berlaku kepada orang yang tidak diseksa oleh Allah. Setiap orang yang digugat ataupun dimunakasyahkan, dihisap secara detail, pada hari kiamat pasti akan diseksa. Artinya, jika Allah menggugat hamba-Nya dengan menghisapnya, ia pasti akan menyeksanya. Sedangkan hamba Allah tidaklah melakukan, sedangkan Allah, bukan hamba Allah tu, banyak gugur ni, ya. Tak ada bawa pen ni. Sedangkan Allah tidaklah melakukan kezaliman atas hamba-hambanya. Jadi kalau Allah Ta'ala haluskan hisab, itu keadilan Allah. Kalau Allah Ta'ala ingin lepaskan, itulah kemurahan Allah. Ikut dia lah, dia nak buat apa. Namun, masuk dah waktu ke? Belum, Namun Allah justru Maha Pemurah dan Maha Pemaaf. Nanti akan ada penjelasan tambahan insya-Allah Ta'ala. Dalam hadis sahih disebutkan bahawa Nabi bersabda, sesungguhnya manusia pada hari kiamat nanti akan dimatikan. Ini saya pun tak berapa jelas apa maksud dia.
dimatikan. Sebab kita dah mati, tak akan dimatikan lagi. Bila dah mati, maka di akhirat kelak adalah kehidupan yang kekal selama-lamanya. Bila saya tengok hadis-hadis yang tentang ini, tentang ayat yang dibawa ni, saya lebih kepada Nabi SAW bangun daripada semasa kebangkitan itu seperti bangun orang-orang yang terjaga daripada pengsan. Itu maksud dia. Sebab itu digunakan afik, dijaga, maksudnya orang pengsan dijaga, ya. Tidaklah maksudnya mereka itu dimatikan kali kedua. Tidak, mereka, Nabi SAW bangun, ya, bangun pada hari kebangkitan. Jadi kalau kita nak padukan dengan hadis yang saya baca tu, dengan apa yang ditulis ni, kita cuba katakan sesungguhnya manusia pada hari kiamat akan dimatikan, dipensangkan tu buanglah, ya. Maksudnya bila sebelum hari kiamat ini, ketika kejadian hari kiamat, tiupan sangkakala yang pertama tu dah semua akan hancur binasa, akan dimatikan. Sesungguhnya manusia pada hari kiamat nanti akan tu potong, dimatikan. Pada hari kebangkit, pada hari kemusnahan lah. Akulah orang yang pertama akan dibangkitkan. Rasulullah SAW kata, orang yang pertama jaga ketika hari kebangkitan ialah saya, kata Rasulullah. Tiba-tiba kulihat Nabi Musa AS sedang bersandar di kaki arash. Walaupun aku bangun ketika itu, tapi aku nampak Nabi Musa ni, dia dah jaga. Aku pun tak tahu adakah Nabi Musa yang lebih dulu pada aku, ataupun sebenarnya aku dulu. Bila aku nampak Nabi Musa pun dah jaga masa tu, ya. Aku tidak tahu apakah ia dibangkitkan sebelum aku, atau itu merupakan pahala baginya kerana dia telah dimatikan ataupun dipengsangkan di Bukit Tur Sina, ya. Ketika Nabi Musa alaihissalam bercakap dengan Allah, ingin melihat Allah Ta'ala. Itulah kematian pada hari kiamat, ketika Allah hadir untuk memutuskan hukuman. Bumi akan menyinarkan cahayanya. Ini saya pun tak faham apa maksud bumi yang menyinarkan cahayanya. Sebab kita tak boleh nak rujuk apa kitab yang digunakan. Kalau kita kitab Jawi, kitab yang diterjemahkan, kan, kita boleh rujuk. Tapi oleh kerana kitab ni dikarang sendiri oleh tuan kitab ni, jadi kita tak boleh nak rujuk. Jadi kita tinggal lah, ya. Benda yang seperti ada kekeliruan, kita tinggal lah. Wallahu alam apa yang dikehendaki oleh pengarang. Sebab bumi menyinar cahayanya, bumi tak menyinarkan cahaya. Yang menyinar cahaya ni barangkali sama ada Allah Ta'ala sendiri bercahaya, maksudnya dia dinampakkan cahaya, ataupun cahaya daripada yang lain, ya. Ketika itulah manusia semua akan mati. Jadi barangkali masa ni adalah tiupan sangkakala yang pertama. Dan jika tidak dimatikan bersama mereka, siapa yang tidak dimatikan ni? Nabi Musa lah, ya. Boleh jadi dia mendapat pengecualian. Sebab ketika tiupan sangkakala yang pertama, semuanya akan hancur, melainkan beberapa sahaja yang tidak dihancurkan oleh Allah. Ada juga seperti syurga, neraka, bagi ulama yang berpendapat dah ada, maka dia tidak dihancurkan, ya. Kerana kematian, di antara orang yang dikecualikan apabila malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama tu, semua hancur. Malaikat Israfil hancur duduk lagi, ya. Malaikat Israel pun duduk lagi, sebab dia bertugas ketika itu adalah menghancurkan, mematikan orang. Lepas tu barulah dia dimatikan, lalu kematian dijelmakan sebagai binatang dan disembelih oleh mereka yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ada beberapa yang dikecualikan, ya. Di antaranya kata pengarang ni, Nabi Musa alaihissalam, ya, kerana kematiannya tak kala Allah menampak dirinya kepada gunung di Bukit Tur Sina, sehingga bergetarlah gunung itu,
kematian beliau ketika itu dijadikan ganti dari kematian seluruh manusia kerana kehadiran Allah pada hari kiamat. Renungkanlah pengertian yang dalam ini dan jangan dilewatkan. Jadi perenggang ni bermula daripada itulah kematian pada hari kiamat, sampailah janganlah dilewatkan, itu kita tinggallah ya. Saya pun tak berapa jelas apa yang dimaksudkan dengan pengarang. Jadi saya rasa sekadar itulah saja. Apa yang baik itu kita amalkan, yang kurang itu kita istighfarkan. Dah masuk azan lah ke? Belum? Dah sebab kita masuk bab baru ni takut jadi panjang dah. Apa yang baik itu kita amalkan, yang kurang itu kita istighfarkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ingat nak buka soalan.